dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk topik linear programming, graphical solution to a linear programming problem. Okey, tujuannya kita belajar ni adalah untuk kita sketch ataupun melukis graf jika diberi set of inequality. Di mana kalau kita tengok dekat sini, kita bila kita nak sketch, kita perlu tahu kedudukannya dululah. Okey. Kedudukan kawasan menurut adalah bergantung kepada inequality sama ada lebih besar ataupun lebih kecil. Kalau tengok kat sini, jika inequality-nya adalah lebih besar, maka kedudukan kawasan menurutnya adalah di atas garisan lah. Okey, yang ini pun sama di atas sebab Y lebih besar daripada MX tambah C. Dan jika Y lebih kecil atau sama dengan MX tambah C ataupun Y lebih kecil daripada MX tambah C, kedudukan rajah peluritnya adalah di bawah. Okey, dan solid line digunakan ataupun kita akan menggunakan garisan solid line jika tanda inequality-nya adalah lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan. Okey, kat sini kita tengok kan pada gambar rajah yang ni yang saya tunjuk kat sini lebih besar atau sama dengan, so kita akan gunakan solid line. Begitu juga dengan Y lebih kecil atau sama dengan MX tambah C, kita akan gunakan solid line. Dan dash line pula kita gunakan jika Y lebih besar ataupun Y lebih kecil daripada MX tambah C. So dia tak ada tanda sama dengan kan? Okey, so kita akan gunakan dash line lah, garis putus-putus. Okey, kita terus pergi kepada example yang pertama. Determine the solution set for the inequality 2x plus 3y more than or equal 6. Okay. So the first step is replace the inequality more than or equal with equality equal. Okay, so ini langkah yang pertama lah, kita kena tukarkan tanda inequality kepada equality. Okay, yang ni yang lebih besar ni kita akan gantikan kepada sama dengan. So 2x tambah 3y sama dengan 6. Ini step yang pertama. Okay, next step yang kedua, kita determine the points where the straight line cuts the x-axis and the y-axis. Okey, ni macam mana kita nak buat? Kat sini saya buat yang paling mudah, di mana saya letakkan sifar pada x. Okey, kita buat bersilang macam ni. X sifar sini. Okey, so tujuannya pada pintasan x, y sama dengan sifar pada pintasan y dan x sama dengan sifar. Okey, so kat sini bila x sama dengan sifar, kita akan dapat jawapannya. Kat sini bila x sama dengan sifar, kita ambil equation daripada atas ni kan. 2x plus 3y equal to 6. Okey, so bila x sama dengan sifar, kita akan dapat sini 3y sama dengan 6. So kita akan dapat 3y sama dengan 6. So y sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. So kita akan dapat 2 kat situ. Okey, begitu juga bila y sama dengan sifar. Okey, so daripada equation yang tadi tu, yang 2x plus 3y equal to 6. So bila y sama dengan sifar, so sini akan jadi sifar kan? Okey, so sini 2x. Okey. Okey, so kita akan dapat 2x equal to 6 then x equal to 3. Kita akan dapat x sama dengan 3. Okey, ini kaedah yang paling senang bagaimana kita nak lukiskan graf. Okey, so kita tengok tanda dia kat sini, tanda dia adalah inequality-nya adalah lebih besar atau sama dengan. Okey, so bila lebih besar atau sama dengan, kita akan dapat solid line. Okay, so kita dapat solid line. Sekarang ni saya tandakan kat sini, saya dah bagi graf yang dah lengkap kan. Okay, tapi sebenarnya bila kita nak lukis, kita ambil koordinat kat sini. Koordinat dia adalah sini sifar 2. Okay, pada petak ni kan. Okay, then sini adalah 3 sifar. Okay, so kita tandakan pada x sama dengan sifar, y sama dengan 2, kita tanda kat sini. Okay, next x sama dengan 3, y sama dengan sifar. Dan kita akan sambungkan lah. Bila kita nak sambungkan ni, kita kena tengok tanda ni. Tanda inequality. So inequality-nya lebih besar atau sama dengan, so solid. Lepas tu bila kita nak tandakan kawasan belurit, kita nak lukiskan, okay, dia lebih besar. Lebih besar so dari atas. Make sure
kedudukan Y mesti di sebelah kiri. Bila kita nak tahu lebih besar atau lebih kecil, kedudukan Y mesti di sebelah kiri. Kalau macam ni, soalan ni tak ada masalah sebab kedudukan Y dah duduk di sebelah kiri. So tak ada masalah. So kita just buat step 1 dan step 2 dan step 3 kita sketch. Okey, ini untuk example yang pertama. Next, kita pergi kepada example yang kedua. Determine the solution set for the inequality x more than 6 minus y. Okay, so kat sini y dia dekat sebelah kanan kan? Okay, so kita kena movekan y tu di sebelah kiri. Okay, so bila kita movekan y tu di sebelah kiri, kita pindahkan x lebih besar daripada 6 tolak y. Okay, so y ni tanda negatif kan? Pindah ke sebelah dia akan jadi positif. Okay, so awak boleh buat x tambah y ataupun y tambah x. Lebih besar daripada 6. Okay, ni step yang pertama. Okay, kemudian step yang kedua, kita tukarkan tanda inequality ni, kita tukarkan kepada sama dengan. Okay, kita tukarkan kepada sama dengan. So, kita dapat y tambah x sama dengan 6. Okey, pada step yang ketiga, bila kita nak lukis graf, okey, kita buat macam saya buat tadi. Okey, saya letakkan sifar pada X dan sifar pada Y. Okey, so kita masukkan nilai dia. Okey kan, kata tadi kan, Y bila X sama dengan sifar, so Y tambah dengan sifar sama dengan 6. So awak akan dapat Y sama dengan 6. Ni bila X sama dengan sifar. Okey, so dapat Y sama dengan 6. Okey, kemudian bila Y sama dengan sifar, kita daripada persamaan Y tambah X sama dengan 6. So, bila Y ni sama dengan sifar, so sifar tambah X sama dengan 6. So, kita akan dapat X sama dengan 6. Okay, so ini koordinat-koordinat yang kita dapatlah untuk kita nak sketch. Okay, koordinat yang kedua iaitu 6 sifar. Okay, now kita lukiskan, sketchkan. Okey, tadi kita dapat sifar 6 dekat sini kedudukannya. Kemudian 6 sifar dekat sini. Koordinat dia. Ni tak perlu, awak tak perlulah tulis macam saya buat macam ni kan, koordinat dia. Ni saya just nak tunjukkan okey macam mana awak nak plotkan dan lukiskan graf. Okey, bila awak dah plotkan, lepas tu kita nak gariskan, kita kena tengok tanda equality dia tadi adalah lebih besar. Dia tak ada pun sama dengan. So bila lebih besar tak ada sama dengan, so kita kena gunakan dash line. Okey, kita dah buat dash line. Lepas tu barulah kita tentukan kedudukan kawasan belurik dia dekat atas kan, sebab dia lebih besar. Y lebih besar, so duduk dekat atas. Nanti bila keluar soalan, awak just dash macam ni, lurik macam ni je, macam yang saya buat ni. Okay, so ini example yang kedua. Next, kita tengok example yang ketiga. Determine the solution set for the inequality x more than or equal to 4y. Okay. Sama juga 4Y tu duduk di sebelah kanan. Okey, so langkah pertama kita kena tukarkan dia duduk di sebelah kiri. Okey, kalau tengok kat sini kan 4Y ni dia lebih kecil daripada X. Lebih kecil atau sama dengan X. So awak just tukarkan tanda. Okey, yang ni sebenarnya awak boleh tukarkan daripada sini 4Y lebih kecil atau sama dengan X. So Y sama dengan Y lebih kecil atau sama dengan X per 4. Okey, lepas tu kita tukarkan tanda lebih besar atau sama dengan inequality ni lebih besar atau sama dengan, kita tukarkan kepada sama dengan. Okey, so kita dapat Y sama dengan X per 4. Okey, step yang ketiga, determine the points where the straight line cuts the x-axis and the y-axis. Okey, ini samalah macam tadi kita letakkan. Okey, yang kes ni kita tak boleh nak letakkan sifar-sifar tadi, sifar pada x dan sifar pada y. Kenapa? Sebab equation kita hanya y equal to x over 4. Tak ada tambah tolak. Kalau kat ujung ni ada tambah ataupun tolak, okey, apalah C ke apa tambah-tambah tolak apalah y ni. Ujung dia ada tambah tolak. Okey, kita kena buat macam tadi. Kita kena letak x sini sifar, sini sifar. Tapi sebab kita punya equation ni tunggal, dia tak ada tambah tolak, jadi awak tak boleh gunakan kaedah tadi. Okey, so nak mudah, apa yang awak kena buat?
Awak letak dulu sini X sifar. Okey, so bila X sifar, kita ada Y sama dengan X over 4 kan? Bila X sifar maksudnya Y equal to sifar over 4. So kita akan dapat Y pun sifar. Okey, dan pada kolom yang kedua, awak boleh pilih apa-apa sahaja nilai. Katalah awak nak pilih pada X kan, awak nak pilih X tu 2. Contoh awak nak pilih X 2. Bila X 2, Y awak akan dapat, katalah X. Awak pilih X sama dengan 2. So Y awak akan dapat 2/4 sama dengan 1/2. Susahlah sebab kita dapat nombor pecahan. Okey, kita tengok ke sini. Apa yang saya buat, saya letakkan Y sama dengan 2 pun boleh. Awak nak buat Y sama dengan 2. Okey, so X dia kita akan dapat 8. Ataupun katalah awak bukan pilih Y, awak pilih X. Awak punya jalan kerja, X sama dengan 8. Awak pilih X sama dengan 8. So Y awak adalah bersama dengan 8/4 sama dengan 2. Terbalik daripada yang saya buat kan. Okey, it's okay. So yang penting awak boleh sketch dia punya graph straight line. Okey, so koordinat kita adalah sifar-sifar dan juga 8, 2. Okey, kita sketchkan dia. Okey, kat sini sifar. Okey, next. Sini kita punya koordinat adalah 8, 2. Okey, so kita buat satu straight line kat sini. Sebabnya adalah solid line sebab kita punya inequality kita adalah lebih kecil atau sama dengan. So kita buat solid line. Okey, dan Y tadi lebih kecil. So duduknya di bawah. Okey, settle example yang ketiga. Kita tengok example yang keempat. Okey, untuk example yang keempat melibatkan beberapa inequalities. Construct and shaded the region that satisfy the inequality X less than 5, Y less than or equal to X minus 1, and for X plus 5, Y more than or equal than 20. Okey, so ada 3 kat sini. Kita ada equation yang pertama, yang inequality yang pertama, kedua dan ketiga. So awak kena buat macam tadi, cuma bezanya kita akan combine lah yang ni. Okey, so kita ambil yang pertama. Kita tukarkan inequality tadi, ketiga-tiga inequality ni kita tukarkan kepada equality, kepada sama dengan. So X less than 5, okey, ni adalah dash line. Kalau nak mudahkan, awak dah tahu ni dash line, okey. Okey, lepas tu yang ni tak adalah, kita tak tahu dia kat mana kan kedudukan dia sebab X equal to 5. Okey, yang ni Y less than or equal to X minus 1, okey. So jadi kedudukannya dia solid line dan kedudukannya akan di bawah graf. Okey kan? Dan yang ketiga for X plus 5, Y equal to 20, solid line. Okey, yang ni dia lebih besar. Kalau tengok pada equation di kat atas ni, dia lebih besar daripada 20 kan? Okey, so duduknya di atas. Okey, sekarang ni kita buatkan dia punya yang exist dia punya pintasan-pintasannya. Okey, so yang X equal to 5 tu kita tak payah buat apa sebab kita tahu nanti garisan X tu pada ni X sama dengan 5. Kita terus buat je satu line tegak macam tu. Okey, yang kedua ni X minus 1, Y equal to X minus 1. Okey, so kita ambil pada sifar X sama dengan sifar dan juga Y sama dengan sifar. So bila X sama dengan sifar, bila X sama dengan sifar, so Y awak akan dapat sini negatif 1. Okey, kemudian bila Y sama dengan sifar, kan? Bila Y sama dengan sifar, so X awak akan dapat 1. Okey, so koordinat yang kita akan dapat nanti sini sifar negatif 1, satu lagi sifar, 1 sifar. Okey, kemudian equation yang ketiga. Equation yang ketiga, okey kita letakkan X pada sifar dan kita letakkan Y pada sifar. Kita letakkan sifar pada Y, sifar pada X dan sifar pada Y. Okey, so bila X sama dengan sifar, so kita akan dapat 5Y. 5Y sama dengan 20. So Y sama dengan 20/5. So kita akan dapat sini 4 lah. Okey, yang ni bila Y sama dengan sifar, so kita akan dapat sini 4X sama dengan 20. So X sama dengan 20/4. So kita akan dapat 5. Okey, so koordinat kita adalah sifar 4, satu lagi 5 sifar.
Kita sketch kan. Yang ni kita sketch daripada yang pertama tengok yang saya buat ni. Kita buat dulu line yang pertama X sama dengan 5. So kita pergi buatkan satu kita buat exist dulu. Lepas tu kita tengok X sama dengan 5. So kita just buat, so kita dah tentukan dia dash line kan sebab dia less than. Okay, so kita buat macam ni. Dia tegak ke atas ni, X sama dengan 5. Ini equation yang pertama tadi, X sama dengan 5. Okey, kemudian equation yang kedua, y equal to x minus 1. Okey, koordinat dia adalah sifar negatif 1. Okey, sifar negatif 1 ni sifar negatif 1 ni koordinat dia. Okey, satu lagi, satu sifar. Satu sifar ni koordinat dia. Okey, lepas tu saya buat satu straight line kat sini. Yang ni abaikanlah yang saya ni abaikan. Okey, saya buat satu straight line. Okey. Sampai mengenai garisan X equal to 5. Okey. Kemudian pada equality yang ketiga, 4X tambah 5Y sama dengan 20, kita letakkan koordinat dia. Sifar hingga 4 dekat sini. Sifar 4 kan? Okey. Kemudian 5 sifar. 5 sifar. Okey. Lepas tu awak buat satu line kat sini. Okey. Kalau kita tengok dekat sini tadi, pada equation yang kedua, y adalah lebih kecil daripada x tolak 1. So kalau kita lukiskan, kita akan dapat macam ni. Kita lukiskan. Daripada soalan tadi. Okey, kemudian yang ketiga, 4x tambah 5y ni dia lebih besar. Jadi kedudukannya di atas. Kedudukannya di atas. Lepas tu x tadi dia lebih kecil daripada 5 kan? X lebih kecil daripada 5. So kita ni. Okey, so daripada sini kalau katalah awak belum lukis Kalau awak belum lukis, awak kena tengok mana yang dia bersilang. Antara tiga garisan ni, kat mana dia bersilang kawasan berduriknya. So kita akan ambil lah mana yang kawasan berdurik yang bersilang. Kita akan ambil kat situ. Okey. Kan ni dia bersilang kan? Dekat sini dia bersilang semua sekali ni. Okey. So kita akan ambil poin-poin ni. Ni nanti kita akan belajar lah. Kita akan ambil poin-poin yang bersilang ni untuk kita nak tentukan nilai dia. Nilai optimum ataupun maksimum. So untuk topik ini itu sahaja. Okey. Saya harap awak fahamlah apa yang saya terangkan tadi. Terima kasih.